Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada geng-geng kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Okey, Siki ucapkan terima kasih yang dah subscribe Siki punya channel. So Siki ada kesempatan kat sini. Ni part kedua di mana Siki nak menceritakan sikit. Buat je kerja, tak ada masalah pun. Alright, relax dulu bersama KitKat. Okey, di mana ada sebiji persona datang. Okey, Siki tak nak salahkan owner ataupun salahkan sesiapa yang menggunakan kereta dia. Okey, tu semua bukan urusan Siki. Urusan Siki, ada masalah, kita solvekan masalah dia, settle. Alhamdulillah, itu yang kita minta kan. Okey, kita ada bersama dengan owner sebenarnya. Okey, kita akan tunjukkan part-part yang dia kata bermasalah dulu. Okey. Okey bang Okey, datang sini ada masalah apa? Dalam masuk gear ada bunyi lah. Okey, bunyi krak krak. Masuk D ataupun masuk R, dia bunyi macam satu benda yang longgar. Bunyi yang mengetuk, betul? So dah dapat tahu apa masalah dia? Shaft. Dry shaft. Okey. Okey, so kita pun dah buat dry shaft. Okey. Yang pertama abang dah faham, masalah abang memang datang daripada dry shaft. Nanti Siki akan tunjuk masalah dry shaft tu macam mana. Okey, sekarang ni ada part yang berkaitan. Semasa kita buka, ada masalah. So, sebagai owner, rasa macam mana sebenarnya? Kalau nak cakap betul-betul memang rasa sakit hati. Sakit hati, pandai. Pakai kereta nak jimat, tak ada masalah, betul? Betul. Tapi bukan salah, sebab orang dulu pakai, betul? So, kita pun mau dapat kereta ni, kita nak jaga balik supaya dia okey, betul? So, sekarang ni, sikit tunjuklah. Dia punya dry shaft mana? Bawa sini dry shaft. Bawa balik dry shaft. Okey, kita buat kereta ni, dia ada masalah dry shaft sebenarnya. Okey, di mana kepala dry shaft tu longgar. Nanti Siki tunjuk contoh dia. Dia sebenarnya rosak sebelah kiri je. Tapi disebabkan Siki ni bagi penjelasan dekat owner, kiri kanan dia kena tukar. Tapi korang kena faham dulu sebab apa Siki tukar kiri kanan. Dan ada part-part lain yang Siki tukar ganti. Sebagai owner, kita kena bercerita dengan owner bagi owner tu faham situasi kerosakan, macam mana dia rosak, apa akan jadi kalau kita tak repair. Sebenarnya dia bukan orang nak komplain ataupun nak viral. Sebenarnya untuk kita faham sahaja. Okey, ni adalah contoh di mana dry shaft yang bermasalah. Okey, ni tolong ambil gunting. Guntingkan terus dia punya dry shaft boot ni. Potong je terus sini. Sebab kita tak pakai pun dah. Potong. Okey, kita tengok dry shaft yang bermasalah tu. Macam mana dia boleh berbunyi. Potong je terus habis keluar. Okey. Dah, kita dah buka keluar kan. Okay, kita boleh keluarkan dia punya dry shaft sekarang. Nampak? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal dekat dry shaft ni? Kita cuba tengok betul-betul. Sebab apa dia boleh jadi macam ni? Okey, yang pertama, dry shaft boot ni dia ada pecah. Walaupun sedikit, dia ada pecah. Apabila grease yang duduk dalam dry shaft ni habis, mesti dia keluar. Sebab sifat grease. Ambil dua-dua grease, tunjuk kat sini. Man, bawa dua-dua grease. Siki nak tunjuk dry shaft grease dengan grease bearing. Kita kena faham. Okey, ni grease biasa. Korang nak tahu daripada mana grease ni, macam mana proses grease ni, dia sebenarnya datang daripada lemak. Okey, grease. Ni grease untuk bearing. Okey, ni grease untuk dry shaft. Buka. Okey, ni dry shaft. Lembut. Rasa nipis. Grease juga untuk CV joint, untuk dry shaft. Okey, di mana grease untuk dry shaft ni dia wajib ada duduk dalam ni. Dia wajib ada. Kelebihan untuk grease dry shaft ni, semasa ataupun sewaktu enjin, bukan enjin panas lah, dalam perjalanan yang jauh, dia akan, grease ni dia akan jadi minyak tu. Dia akan jadi minyak. Itu dia ada beza grease dry shaft ataupun grease biasa. Grease biasa ni bukannya dia tak boleh pakai. Dia memang tak boleh pakai untuk dry shaft. Untuk dry shaft memang disediakan grease
memang untuk drive shaft. Untuk bearing, memang untuk bearing. Tak boleh masuk yang bearing pergi ke drive shaft. Okey, di mana sifat untuk grease bearing dia tak cair. Okey, sifat dia sifat kekal. Okey, setiap benda dia buat mesti ada function dan sebab dia. Okey. So, kita dah faham dekat grease di mana grease dah tak ada. Kalau andai kata kita tahu, kita check tengok bawah kan, ataupun kita intai tengok, drive shaft ni koyak lah. Apa yang perlu kita tahu? Apa yang perlu kita tahu? Macam mana cara nak cegah sebelum drive shaft ni jadi macam ni? Nampak? Dah jadi macam ni, sikit tak apa nak tolong dah. Okey, sikit tak apa nak tolong. Di mana kita nak repair balik pun dah tak boleh. Di mana kalau kita tengok dia punya bearing, dia ada kecil-kecil tau, bearing keliling ni. Dia ada pegang rumah dia. Rumah pun tak ada, apa pun tak ada. Macam mana dia boleh jadi longgar? Disebabkan dia dah tak ada bearing. Okey, di mana pusingan gearbox daripada sini. Gearbox berpusing, dia lambat ikut. Dia lambat ikut pergi ke tayar. Sebab masa kita tekan brake, benda ni tak bergerak. Benda ni tak bergerak. Okey. Kalau jadi macam ni, dia akan jadi dua sebab. Yang pertama, dia mengeluarkan bunyi macam tadi. Dan juga semasa bawa 60-80 terasa gegar. Betul? Ada rasa gegar kan? Walaupun sikit tak test pun kereta dia. Owner cakap, ya. Padahal tak tahu apa. So, memang ada masalah longgar. So, kalau andai kata ada masalah drive shaft pecah, bush getah dia ni, boleh tukar ganti. Boleh buka, boleh tukar masuk. Pastikan dia tak ada masalah bunyi, boleh tukar. Tapi dah ada masalah bunyi, masalah longgar, dah tak boleh tukar dah. Memang kena cari sebatang. Kalau murah tak apa, sebab benda ni mahal. Sebab tu Siki buat video ni. Okay. So semasa owner buat drive shaft, dia kena 2 batang. Sebelah pendek pun kena, sebelah dalam, sebelah kiri pun ada masalah longgar. Okey, dia ada masalah longgar juga. So owner cakap alang-alang dia buat, dia nak buat sekali. Okey, tak ada masalah. Kita tolak tepi tentang drive shaft. Di mana drive shaft insya-Allah mesti boleh settle. Sebab memang kita tahu masalah datang daripada bearing dah pecah, daripada dia punya drive shaft. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok permukaan sekarang, Siki ada buka dia punya Osober. Kenapa pula buat bunyi tadi kena buka Osober? Tak ada kait pun. Betul kan? Okey, semasa kita buka dia punya bearing, kita buka dia punya drive shaft. So bila kita buka drive shaft dia, kita buka lower arm lah. Kita buka lower arm kita buka dia punya apa? Knuckle, kita buka 2 biji. Osober tu, Osober yang tergantung kat sini jatuh. Osober tu jatuh, tahu? Hati-hati, hati-hati. Kita tengah buat kerja nak tukar drive shaft, Osober tu jatuh. Tapi sebelum tu Siki dah cakap kat owner, memang betul dia punya Osober mounting. Okey, ni Osober mounting. Nampak? Sekarang ni kedudukan Osober mounting dia. Nampak sengit pecah. Nampak pecah. Nampak sengit. Yang belah sini hancur terus. Nampak? Yang belah sini hancur terus. Ini bukan kehendak daripada bengkel ataupun daripada Siki. Okey, sebagai cara alternatif di mana pengguna-pengguna kereta harus bijak untuk mengetahui tentang masalah-masalah kereta. Bila kita langsung tak tahu tentang masalah kereta, tak salah untuk penjimatan. Siki tak pernah halang untuk orang menjimat. Tapi kalau boleh nyawa kita, pengguna kereta harus bijak, kena tahu tentang serba sedikit tentang masalah-masalah kereta. So bila kita cabut Osober ni tercabut tau. Yang ni dah clamp yang sana, yang belah sana. Okey, dia boleh tercabut terus. Dia duduk macam ni tau. Dia duduk macam ni. Bila kita buka dia punya knuckle kan, kita nak keluarkan dia punya drive shaft, tercabut, terpisah. Bermakna kalau terpisah ni, agak-agak kereta ni jalan laju, tak nampak ada bumping kat depan, agak-agak macam mana? Bahaya tak? Bahaya. Sebab tu sebagai pomen, kalau ada kata ada masalah macam ni, bagi keterangan ke owner. Tak ada masalah pun sebenarnya. Bagi dia orang faham je. Bila dia orang tak faham, mulalah dia viral kat grup sini, bagi tahu kat grup sana, share sini, dah jadi pomen tu. Oh, pomen apa ni? Apa? Pomen apa? Pomen benda tu lah kita tak suka dengar. Okey?
Kita buat kerja bagi tahu, straight je cerita. Okey, ni ada masalah bang. Saya rasa saya nak pasang tak boleh ni. Kalau saya nak pasang nanti takut ada masalah macam ni, pecah ke, tercabut ke, nanti abang boleh accident ke. Bukan kita bagi owner takut, tapi memang bahaya. Benda ni bahaya, memang bahaya. Kalau kita tengok geseran, memang dah pecah, bearing pun dah tak nampak, bearing untuk dry shaft pun dah hancur, nampak. Tapi kalau komponen lain sikit nak check kereta dia, nanti takut owner nangis je. Sikit tak nak. Sikit cuma bagi penjelasan untuk kereta owner. So bila owner dah accept buat perkara-perkara macam ni owner okey Okey, owner okey, nasib baik owner okey lagi. So bila dah siap kereta dia ni, sikit akan bagi penjelasan ke owner supaya dia lebih alert tentang kereta. Sikit akan cerita dekat dia punya, tengok ni, dia punya apa ni? Apa? Tyrant end. Okey, di mana dia punya cover dah pecah. Grease dalam ni dah tak ada. Sampai masa dia boleh terkeluar. Bojen dalam ni boleh terkeluar. Bila dia terkeluar, steering dah tak ada kontrol. Dah jadi bahaya. Nampak? Benda ni pun penting. Tapi kalau boleh, jangan memaksa sangat. Kita ukur baju di badan sendiri, betul? So kalau kita tengok part lain, nampak also beling. Maknanya kalau nak buat balik kereta ni, standby untuk buat suspension system. Okey, kalau kita tengok memang dah hancur, memang barai habis dah. Dah tak ada benda dah dia kat dia punya suspension. Sebab tu suspension sekali buat dia lebih mahal daripada buat enjin. Suspension ni sebenarnya. Okey, kalau sikit nak cerita pasal suspension tak boleh habis nanti. Takut tak boleh habis video ni. Di mana sekarang kita pun dah tukar. Dia punya lower arm pun kita tengok okey, masih cun lagi. Kedudukan untuk lower arm sebelah ni tebal, sebelah ni nipis. So tak balance. Bermakna lower arm bush dah ada masalah. Dah start punca-punca bermasalah untuk kereta dia ni. Okey, so kalau kita tengok daripada permukaan atas ni, kau tengok macam sikit tolong bantu untuk owner faham. Di mana minyak power steering dia ada kurang, minyak kotor. Nampak? Paip bawah bocor. Nampak? Macam mana datangnya hasilnya bocor-bocor macam ni? Sebenarnya korang tak buat flush. Korang tak jaga minyak ni. Bila korang andai kata pergi kedai panggil sedut, letak balik. Maknanya minyak yang dalam tank ni saja yang bersih. Habis semasa di start, dia punya apa? Steering pump berpusing, minyak akan sentiasa berpusing. Dia bukan satu arus tau. Okey, dia akan berpusing, sentiasa berpusing. Okey? Di mana minyak yang kita sedut sikit, kita top up balik, tak settle masalah. Di mana sekarang ada masalah bocor daripada pump. Okey, pump power steering ada masalah bocor. Kalau andai kata tak ada masalah bunyi, boleh pergi buat tukar repair kit. Memang ada jual repair kit dia. Jangan malas buat kerja. InsyaAllah walaupun sedikit, lama-lama jadi kit macam sikit. Alhamdulillah. Okey, di mana next time nanti kita boleh buat lah untuk tu. Tapi kalau boleh, utamakan benda-benda yang betul-betul bermasalah. Okey, terima kasih. Andai kata bermanfaat, minta tolong share. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Supaya kita apa? Belajar sama-sama ilmu untuk kita bagikan. Jangan kerekut ilmu. Sikit tak kerekut ilmu, korang jangan kerekut ilmu. Jangan belajar untuk kerekut ilmu. Okey, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat, yang okey, ada customer telefon. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Al-Fatihah.